Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi pensyarah kami Puan Anissa binti Hang Tuah dan rakan-rakan saya. Nama saya Nurul Muni binti Muhammad Nur, matrik number 266971. Nama saya Khairul Rabi binti Makluki, nombor matrik 266912. Nama saya Nur Hafizah Zakaria, nombor matrik 266960. Kami akan membentangkan tugasan kumpulan iaitu isu berkaitan dengan undang-undang komunikasi yang dipilih. Tajuk kumpulan yang kami pilih adalah berkaitan dengan isu Akta Rahsia Rasmi 1972. Untuk permulaan saya akan menyerahkan kepada sahabat saya untuk menerangkan bab pengenalan dan seterusnya. Untuk pengenalan, Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998, CMA 1998, untuk dalam undang-undang ni dia telah wujud satu pengaturan diri industri yang disokong oleh piawaian peraturan yang baru ditadbir oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM. Dalam seksyen ni, dia telah tetapkan Forum Pengguna Komunikasi dan Multimedia Malaysia sebagai forum pengguna pada Mac 2001. Sebuah jawatankuasa kerja tetap yang dilantik berdasarkan artikel 19 Perlembagaan Forum Pengguna Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang terdiri dari pihak-pihak yang berkaitan dari aspek permintaan dan penawaran dari perkhidmatan komunikasi dan multimedia yang menyusun subkod penyedia perkhidmatan akses internet. Subkod ni terbahagi kepada dua. Yang pertama, subkod penyedia perkhidmatan akses internet. Yang ni dalam keadaan perubahan teknologi mendalam yang berterusan yang menjadi ciri industri komunikasi dan multimedia. Yang kedua, subkod penyedia perkhidmatan akses internet mungkin perlu dikemaskini untuk memelihara dan melindungi objektif subkod penyedia perkhidmatan akses dan internet. So, dekat dalam isu Akta Rahsia Rasmi yang berkaitan undang-undang komunikasi, dia ada kebebasan bersuara dalam Perlembagaan Malaysia, perlindungan privasi dengan masa depan undang-undang. Dalam kebebasan bersuara ni, dalam Malaysia kita memang kita terkenal dengan negara yang demokrasi. Kita boleh bersuara tapi kita tak boleh terlalu bebas bersuara. Kita masih lagi ada undang-undang yang kena kita ikutlah. Contoh dalam kes Rafizi Ramli. Rafizi Ramli ni dia telah dijatuhkan hukuman di bawah OSA oleh Mahkamah Tinggi. Dia mengaju banding terhadap hukuman penjara 18 bulan kerana memiliki laporan audit 1MDB tanpa persetujuan. Maka Official Secret Act 1972 atau Akta Rahsia Rasmi 1992 ni lebih banyak yang bercerita tentang kes-kes yang berkaitan. Contoh macam dekat dalam parlimen pun kita memang ada kebebasan untuk bersuara tapi kita tak boleh nak sentuh isu-isu sensitif. Okey, dalam bawah kekurangan privasi ni, hak privasi penting untuk memastikan autonomi seseorang, prasyarat untuk pelaksanaan kebebasan bersuara yang bermakna terutamanya dalam talian. Seterusnya, Malaysia tidak mempunyai hak untuk privasi kecuali pelanggaran menggunakan data untuk transaksi komersial di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Yang privasi ni contoh macam telekomunikasi, macam kalau macam kita daftar sesuatu ke, kita punya data tu, pihak tu dia kena rahsiakan, dia tak boleh serahkan kepada orang lain. Maksudnya macam itulah di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi. Kalau macam kita punya maklumat boleh tersebar pada orang lain, kita boleh boleh buat laporan polis lah, kita boleh gunakan tindakan undang-undang. Itu sajalah pada part yang untuk pengenalan dan isu Akta Rahsia Rasmi. Slide seterusnya boleh teruskanlah dengan Nur Hafizah. Okey. Satu set prinsip minimum yang berkaitan dengan sukatan atas alasan keamanan nasional ditetapkan dalam prinsip Johannesburg mengenai keamanan nasional kebebasan bersuara dan akses ke maklumat yang diadoptasi pada Oktober 1965 oleh kelompok pakar dalam Undang-Undang Antarabangsa dan Hak Asasi Manusia yang dihadiri oleh Artikel 19 dan Pusat Pengajian Undang-Undang.
Prinsip ini dibangunkan oleh Johannesburg dan telah disahkan oleh pelapor khas PBB mengenai kebebasan pendapat dan ekspresi yang digunakan sebagai alat rujukan oleh Suruhanjaya Hak Asasi Manusia PBB. Prinsip-prinsipnya adalah prinsip 2, kepentingan keselamatan nasional yang sah dengan tujuan melindungi kewujudan negara atau integriti wilayahnya terhadap penggunaan atau keancaman kekuatan. Khususnya sekatan yang dicari untuk dibenarkan atas dasar keamanan nasional tidak sah jika tujuan asalnya atau kesan yang dapat ditunjukkan ada dengan keamanan nasional yang mungkin mengancam keselamatan negara. Dia tertakluk kepada prinsip 15 dan 16, ekspresi dapat dihukum sebagai ancaman terhadap keselamatan negara hanya jika pemerintah dapat menunjukkan bahawa ungkapan tersebut bertujuan untuk menghasut keganasan yang akan berlaku. Kedua, kemungkinan akan menimbulkan keganasan ketika dan kemungkinan atau berlakunya keganasan tersebut. Prinsip seterusnya adalah prinsip 15, di mana peraturan umum kelahiran maklumat rahsia tidak ada orang yang boleh dihukum atas alasan keselamatan negara kerana mendedahkan maklumat jika pendedahan itu sebenarnya tidak membahayakan dan tidak kepentingan keselamatan nasional yang sah. Prinsip 16, maklumat yang diperlukan mendedahkan maklumat yang dipelajarinya berdasarkan perkhidmatan pemerintah jika kepentingan umum untuk mengetahui maklumat itu melebihi bahaya dari pendedahan tersebut. Seterusnya, cadangan perundangan dalam mengatasi masalah berkaitan isu aktualisasi rasmi. Next slide. Okay, berkaitan cadangan pandangan dalam mengatasi masalah rasmi. Keputusan Mesyuarat Eksekutif Kabinet dan negeri seharusnya sebagai peraturan tidak tetap diklasifikasikan sebagai rahsia rasmi setelah penerimaan terakhir. Definisi rahsia rasmi yang harus diberikan lebih tepat sehingga hanya dokumen yang pembebasan akan menimbulkan risiko serius kepentingan yang dilindungi yang sah seperti keselamatan negara dapat diklasifikasikan. Kelas orang yang layak untuk mengklasifikasikan maklumat harus disampaikan kepada menteri dan pegawai kanan awam yang dilantik. Kesalahan-kesalahan klasifikasi yang disengaja harus dibuat untuk menghukum penyalahgunaan prosedur klasifikasi. Undang-undang tersebut harus dipinda untuk mengenakan batasan waktu untuk klasifikasi dokumen bersama-sama dengan masa tinjauan wajib untuk memastikan bahawa keperluan klasifikasi dikaji dengan keteraturan yang wajar. Kajian semula kehakiman terhadap keputusan eksekutif mengenai klasifikasi harus disediakan secara khusus. Sebagai kesimpulan, menurut Akta Rahsia Rasmi termasuk dokumen Kabinet dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (Exco) dan rekod keputusan dan pertimbangan Exco Kabinet dan Negeri. Akta ini selanjutnya memberi kuasa kepada menteri, menteri besar atau ketua menteri atau mana-mana pegawai awam yang dilantik oleh menteri, menteri besar atau ketua menteri untuk mengklasifikasikan sebarang maklumat dan bahan sebagai rahsia teratas, rahsia terhad atau rahsia yang kemudian menjadikan maklumat atau bahan itu rahsia rasmi di bawah akta.
Selain itu, undang-undang kuno seperti Akta Rahsia Rasmi tidak lagi mendapat tempat dalam demokrasi moden hari ini. Dunia kini bergerak menuju pemerintahan yang lebih terbuka dan telus. Banyak negara telah membuat undang-undang kebebasan maklumat dan menghilangkan rejim yang serupa dengan Akta Rahsia Rasmi. Sebagai gantinya, harus ada undang-undang untuk meningkatkan ketelusan dan pertanggungjawaban dan hak untuk kebebasan maklumat untuk rakyat. Sekian saja pembentangan kumpulan daripada kami. Sebarang kesulitan berkenaan dengan masalah lain amat kami mohon maaf. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Puan Anisa binti Hang Tuah di atas tunjuk ajar yang diberikan kepada kami sepanjang tempoh pengajaran bagi subjek Undang-Undang Komunikasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.